Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita dapat meneruskan program Jom Singgah Wakaf Ilmi siri ke-7. Dan insya-Allah bersama-sama saya pada hari ini, dua orang ahli panel yang dijemput bagi tujuan mengupas tajuk fitnah sepanjang zaman. Bagi tujuan kita sama-sama berkongsi ilmu dan bertukar-tukar pandangan berasaskan kepada agama. Dan insya-Allah pertamanya saya ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Rusli bin Hussein yang merupakan seorang penceramah bebas dan sebelum ini pun kerap muncul di Radio Kelantan FM, dalam program-program wacana agama. Al-Fadil, Assalamualaikum Al-Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah boleh hadir sama pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Okey, seterusnya Al-Fadil Ustaz Muhammad Amir bin Ismail, seorang pendidik di Sekolah Menengah Kebangsaan Bani Urai dan juga merupakan aktivis NGO khususnya Pertubuhan An-Nur. Al-Fadil Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nampak sihat belaka pada hari ini ni. Ya. Sambil-sambil duduk rumah PKP ni, insya-Allah kita boleh orang panggil menggunakan medium sosial bagi tujuan untuk sama-sama kita berkongsi ilmu supaya kita sama-sama dapat manfaatlah. Kita sebagai penceramah ataupun memberi pengisian dan juga pendengar kita insya-Allah dapat manfaat. Okey, tajuk kita ni Fadil rasa semua tahu dah. Ya. Dan insya-Allah boleh mengupas secara santai pada hari ni duduk di atas wakaf. Kalau zaman dulu kalau duduk atas wakaf ni enggak, Allah macam-macam buah. Tapi zaman learning ni kita tak boleh lah nak buat atas wakaf. Mari orang MKN enggak boleh kena sama. Jadi kita wakaf secara media sosial ni supaya kita sama-sama dapat berkumpul, sama-sama dapat berkongsi. Tajuk depan kita ni tajuk begitu luas. Boleh tahan bicara tajuk ni. Iaitu fitnah sepanjang zaman. Jadi fitnah sepanjang zaman ni adalah merupakan kita nak ayat secara umumnya. Sebenarnya kita sudah berada di satu tempoh masa yang mana suasana ni agak sukar ataupun orang panggil porak peranda dah. Jadi suasana ni adalah kita nak bicara apakah sebenarnya isu-isu asas-asas ataupun tindakan kita, sikap kita dalam menghadapi isu-isu gini. Jadi skop pembincangan kita lagu tu lah Al-Fadil Ustaz. Jadi insya-Allah pada kita awak giliran lah. Setiap orang boleh kecek sikit, sambil boleh tambah. Insya-Allah bermula dengan Al-Fadil Ustaz Rusli dulu. Insya-Allah. Okey. Kalau soalan mula kita nak tanyanya, apabila kita rujuk al-alfaz Al-Quran ni, kalau kita rujuk al-fitnah ni, perkataan fitnah dalam Quran ni, hakikat sebenarnya dia sebutnya ada 80 kali. Perkataan fatanun ni ada 80 kali dalam Al-Quran sebut. Berasal pada perkataan fitnah. Daripada 40 ayat surah yang berbeza. 40 surah yang berbeza. Jadi kalau tengok pada pentingnya penggunaan perkataan fitnah ni disebut dalam Quran, maka sudah semestinya sesuatu yang seharusnya kita faham. Apakah konsep fitnah itu sendiri, khususnya kita nak kait dengan perbincangan kita pada malam ni. Al-Fadil Ustaz, minta sikit beri pandangan sikit berkaitan dengan soalan tersebut. Sila Fadil. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam ni kita sama-sama dapat
mengadakan satu program perbincangan santai tentang satu perkara yang amat besar yang sepatutnya semua kita kena tahu, iaitu tentang fitnah sepanjang zaman yang berlaku kepada kita semua umat Islam, khususnya di zaman kita ni. Ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan perbincangan kita ni dapat mengetahui sedikit sebanyak perkara-perkara yang penting yang menjadi perkara penting ini menjadi penting khususnya di akhir zaman. Saya cuba tengok dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, sebagai ulama hadis yang hidup tahun 773 Hijri hingga 852 Hijri. Jadi Ibn Hajar letak telah susun hadis-hadis dalam Bukhari, dia syarah hadis-hadis dalam Bukhari, dan dia letak kitab Al-Fitan, kitab Fitan dalam jilid yang ke-13, jilid yang terakhir. Dan dalam Bukhari sendiri pun dia susun bab-bab dia. Kitabul Fitan ni duduk di ujung, di antara bab-bab akhir yang dimasukkan dalam pembincangan dia. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani telah menukilkan daripada Ar-Raghib, Imam Ar-Raghib, tentang makna fitnah. Apa itu makna fitnah? Jadi di antaranya ialah dia kata idkhaluz zahabi finnar, memasukkan emas ke dalam api untuk lituzhira jaudatuhu, untuk dizahirkan sinar emas tu daripada karat dia. Jadi apabila emas tu dia masuk dalam api, maka segala karat-karat tu, karat yang meliputi emas, maka dia akan hancur. Kemudian keluarlah sinar emas tersebut. Jadi kalau fitnah ni kalau kita ambil daripada untuk kegunaan manusia, idkhalul insanun, iaitu memasukkan manusia ke dalam api. Tujuannya untuk azab. Tujuannya untuk azab. Jadi kalau kita terjemah dengan bahasa Melayu, fitnah ni boleh juga kita katakan sebagai huru-hara. Huru-hara yang membawa azab kepada manusia. Jadi huru-hara ni yang masuk ke dalam diri manusia, yang membawa azab ke dalam diri manusia itu sendiri. Sama ada huru-hara daripada sudut politik, sudut ekonomi, dan pelbagai sudut yang masuk ke dalam diri manusia, maka kita boleh namakan dia sebagai fitnah. Jadi fitnah jamak dia fitan. Jadi kita hadis, kita jumpa kita fitan. Saya tengok beberapa kita hadis yang utama seperti Imam Muslim, dan juga dia ada fitan. Kemudian saya tengok Ibnu Majah dalam Nasai. Semua ulama memasukkan salah satu bab hadis-hadis Nabi dalam kaitan dengan fitan. Itu bab-bab fitnah yang membawa huru-hara kerosakan kepada manusia. Dan dalam Quran Allah Ta'ala, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah ini, huru-hara ini yang masuk yang menjadikan manusia susah, yang menjadikan manusia merasai azab daripada fitnah itu, dia lebih teruk daripada pembunuhan. Kenapa Allah Ta'ala telah menggambarkan fitnah lebih teruk daripada pembunuhan? Sebab bunuh ni dia habis dengan mati. Bunuh ni habis dengan mati. Seorang yang dibunuh, maka ketika dia dibunuh itu fitnah. Tapi lepas dia mati, dia sudah tak jadi fitnah dah. Dia sudah jadi pembunuhan. Tapi fitnah dia berantai. Fitnah dia berjangkit daripada satu masalah ke satu masalah, dan untuk selesai dia begitu susah sekali. Selesai dia begitu susah.
kadang-kadang memakan masa bertahun-tahun. Memakan masa bertahun-tahun baru selesai masalah tu. Baru habis fitnah. Bertahun-tahun. Kadang memakan masa sampai 20 tahun, 30 tahun baru sesuatu fitnah itu selesai. Sebab itulah Allah gambar fitnah lebih teruk daripada pembunuhan. Kemudian Allah sebut dalam Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah, perkara yang huru-hara, la tusibanna alladzina zalamu, yang tidak menimpa orang-orang zalim saja. Jadi fitnah ni kadang-kadang dia datang untuk orang zalim saja. Tapi kadang-kadang dia datang dalam bentuk umum. Fitnah ni dia datang bentuk umum yang boleh merosakkan manusia itu sendiri. Jadi kalau kita tengok bagaimana berlaku fitnah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dan juga di zaman sahabat. Begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sendiri. Ada seorang daripada Bani Asad, nama dia Tulaiha bin Khuwailid Al-Asad. Kalau kita rojak dalam kitab Bidayah wan Nihayah, begitu jelas sekali detail dia cerita ni. Pada tahun ke-9. Tahun ke-9 ni setahun sebelum Rasulullah wafat. Yang mana pada tahun ini dinamakan dalam kitab-kitab sirah, dia panggil Amul Wufud, tahun delegasi datang Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebelum ni Nabi banyak perang. Tahunnya dia start perang tahun kedua. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9. Jadi tahun ke-9 peperangan sudah mulai reda. Jadi orang-orang Arab datang ke Madinah Al-Munawwarah memeluk Islam. Jadi salah satunya ialah daripada Bani Asad. Bani Asad ni satu kumpulan orang-orang Arab yang duduk di satu kawasan di antara Mekah dengan Madinah Al-Munawwarah. Jadi mereka ni datang memeluk Islam, lebih kurang 400 orang diketuai oleh Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Dan lepas dia memeluk Islam, Tulaiha ni bersama dengan bani dia, lebih kurang 400 orang penunggang kuda yang cekap, telah balik ke kampung masing-masing. Dan telah balik pada awal tahun ke-10, Tulaiha tulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia juga dilantik Nabi. Jadi zaman Nabi fitnah yang paling besar ialah munculnya nabi-nabi palsu. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah paling besar. Sebelum tu Nabi menghadapi fitnah orang-orang munafik, orang munafik di Madinah Al-Munawwarah. Tapi dia tidak sebesar munculnya nabi-nabi palsu. Sebab nabi-nabi palsu ni mereka punya pengikut yang ramai. Jadi Tulaiha telah mendakwa menjadi nabi pada awal tahun yang ke-10. Sebelum Rasulullah wafat, lebih kurang dalam beberapa bulan sebelum Rasulullah meninggal dunia tu, Tulaiha telah mendakwa menjadi nabi, dia terima wahyu. Jadi itu fitnah yang pertama, yang besar. Dia tulis surat kepada Nabi, dia kata, aku usyrikukum fin nubuwah. Aku bersama-sama kamu, hai Muhammad, daripada sudut Nabi. Kakak, hak sebelah aku kutip. Dan hak sebelah Madinah, kamu kutip. Sebab kita sama-sama Nabi. Kemudian, Rasulullah cukup. Makna dia Ustaz, makna dia isu mengaku jadi Nabi ni, sejak pada Rasulullah lagi, zaman Rasulullah berlaku, dan ianya berteruskan sampai masa sekarang. Ya. Zaman Nabi lagi sudah berlaku dah. Orang yang mendakwa menjadi Nabi dan terima wahyu. Dan yang mereka nakal ni kerana ada kepentingan. Ada kepentingan. Bukan saja untuk dapat pengikut, tetapi mereka juga mempunyai kepentingan dalam bab kebendaan, iaitu mereka mengutip zakat. Mereka kutip zakat sebab surat ditulis oleh Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi kepada Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Dia kata, aku bersama-sama kamu daripada sudut Nabi. Kenabian ni kita sama-sama. Bukan dia tolak kenabian Nabi Muhammad, dia terima, tapi dia juga Nabi.
Ngaku je Nabi. Kemudian Oh. Ya. hak sebelah saya, zakat yang sebelah saya kutip. Berarti hak sebelah Bani saya dan kabilah saya kutip, dan hak sebelah Madinah kamu yang berkuasa kutip. Berarti dia ada matlamat, kebendaan di sini, di samping membina pengikut-pengikutnya yang taat setia kepada diri. Jadi itu fitnah yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tulaihah ni, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, dia telah mendakwa menjadi Nabi dan Nabi cukup rusik. Dan Nabi mengambil berat tentang dia. Rasulullah telah panggil sahabat. Kemudian Rasulullah pergi buat haji wada, dan balik haji wada Rasulullah meninggal dunia. Berarti Nabi meninggal dalam keadaan belum ambil apa-apa langkah untuk mengembalikan Tulaihah kepada agama Islam, kepada agama yang suci. Rasulullah meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu naik jadi khalifah. Okey Ustaz. Makna dia Ustaz, makna pada sudut agama, asalnya fitnahnya yang berlaku zaman Rasulullah bermula dengan ancaman kepada agama yang membawa kepada pemahaman agama itu jadi huru-hara. Itu asal kita boleh faham kan? Definisi apa ni, konsep fitnah tu kita boleh faham. Allah Akbar, besar tu. Mendakwa jadi Nabi, fitnah besar lah. Yang tu berlaku pada zaman Rasulullah. Okey, Nabi berlaku. Kita insya-Allah kita panjang lagi lepas ni Ustaz. Kita nak pindah pada Al-Fadhil Ustaz Amir pula. Kita pindah pada Al-Fadhil Ustaz Amir. Okeylah Al-Fadhil Ustaz. Soalan depan kita ni kita boleh faham dah konsep fitnah ni adalah dalam suasana yang porak-poranda, huru-hara, dan ianya tetap berlaku sehingga pada hari ini. Betul ke? Jadi oleh sebab itulah kalau bolehlah Al-Fadhil Ustaz Amir panjang sikit lagi, apakah jenis-jenis fitnah lah, khususnya yang terkena sendiri pada kita pada akhir zaman pada masa sekarang ni. Minta Al-Fadhil Ustaz Amir kupas sikit lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Moderator, rakan panel dan sidang pendengar sekalian. Jadi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Tadi kita telah dengar sedikit sebanyak penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz Rusli berkaitan dengan definisi fitnah. Apa itu fitnah? Jadi saya akan sambung sini sebelum saya nak pergi kepada soalan moderator secara spesifik. Fitnah ni sidang pendengar sekalian, fitnah ni dia merupakan penyakit ataupun sesuatu yang akan berlaku sampai bila-bila. Akan berlaku sampai bila-bila. Dia berlaku dah bukan setakat zaman Rasulullah SAW. Sebelum ni pun berlaku dah. Berlaku dah fitnah ni zaman, kalau kita lihat contoh zaman Nabi Adam alaihissalam. Berlaku pembunuhan yang pertama dalam sejarah manusia. Itu berlaku kepada anak Nabi sendiri, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Berlaku pembunuhan antara Qabil dan Habil. Dan kalau kita lihat di situ, isu yang membawa kepada pembunuhan, berlaku pembunuhan itu, kalau kita lihat di situ, datang daripada perasaan hasad dengki. Hasad dengki, dan hasad dengki itu jika dia tidak dikawal secara terurus, tidak dikawal secara baik, maka dia boleh membawa kepada pertembungan fizikal, dan akhirnya itulah berlaku. Jadi Qabil si abahnya telah bunuh Habil. Itu fitnah yang pertama berlaku kepada manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Jadi fitnah ini dia akan
bergerak, dah ke menjala, dah ke sentiasa berlaku, makna setiap apa kata, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, setiap zaman, tak kira zaman mana, dan sehingga akhir sekali sampailah kita nak kiamat pun kita tidak akan terhenti dengan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan fitnah. Yang terakhir sekali kita akan berhadapan dengan fitnah Dajjal. Baik, sidang pendengar yang di ahli panel, moderator dan pendengar yang dirahmati Allah SWT. Jadi, fitnah ni adalah sebahagian daripada mukjizat yang diceritakan oleh Al-Quran. Dan mukjizat betapa benarnya Al-Quran. Mukjizat betapa benarnya sunnah Nabi SAW. Sebab setiap fitnah yang berlaku telah pun Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran dan dinyatakan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni umat manusia ni atas muka bumi ni tak kira apa latar belakang pendidikan kita, sosioekonomi dia, dan pelajaran dia dan sebagainya. Kita ni di tahap pemimpin ke, tahap rakyat ke, orang pertengahan, semua kita ada fitnah masing-masing. Kita ada ujian masing-masing. Sebagai contoh, pemimpin dia ada fitnah dia, ujian dia, bagaimana dia nak handle, nak bawa kepimpinan dia kepada masyarakat yang asasnya tunjangnya ialah memberi keadilan kepada yang dipimpin oleh mereka. Itu satu cabaran yang besar. Sebab nak menegakkan keadilan ini, dia perlu kepada seorang pemimpin itu iman dan takwa dia tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah ada berfirman, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, sebab adil itu dia hampir kepada ketakwaan. Sangat hampir kepada ketakwaan. Jadi kalau pemimpin itu tidak ada takwa, iman tidak jijak, kata-kata iman tidak jijak dalam hati. Tidak jijak. Iman ada, tapi iman itu biharfin, berada di tepi-tepi, di bucu-bucu, ataupun kalau bahasa kita nak mudah faham agak, umpama kulit bawang, nipisnya. Jadi amat mustahil untuk dia berlaku adil. Lebih-lebih lagi kalau dia dikuasai oleh banyak lagi kepentingan lain. Baik, jadi fitnah ni ada mukjizat, sebahagian daripada mukjizat yang Al-Quran cerita, lepas tu hadis cerita. Kita ni pemimpin dia ada ujian dia, dan kita rakyat pun ada fitnah, ujian yang kita kena hadapi. Orang agama pun dia ada fitnah, ujian pada diri dia, bagaimana dia nak menangani orang-orang jahil ataupun mad'u, orang-orang yang perlu dia dakwah. Dia ada ujian dia. Dan orang kaya begitu juga. Orang kaya dia ada ujian dia, fitnah dia. Macam mana dengan kekayaan dia, dia nak guna untuk menggunakan kekayaan dia tu dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang memerlukan, buat kebajikan dan sebagainya, sehingga mendatangkan, dapat menghapuskan sifat kikir, bakhil dalam diri dia. Jadi kalau kita tengok fitnah di sini sangat luas, dan dia akan berlaku kepada siapa saja sepanjang zaman. Sehinggalah kita nak mati, last kita kata Dajjal tu nak kemak, kita nak mati, masih lagi kita didatangi oleh fitnah syaitan. Dia datang dalam keadaan kita sakaratul maut tu, dalam keadaan nazak tu, dia mari belah kanan, mari belah kiri, berupa dalam rupa orang yang kita kasih. Ayah kita, mak kita, isteri kita, tok kita, kita sayang, dia suruh kita mati dalam agama Yahudi. Dia suruh kita mati dalam agama Kristian. Allah Akbar. Baik. Settle situ. Kamu nak pergi ke kamu nak pergi ke tak? Sikit spesifik Ustaz tanya tadi. Jadi sekarang kita menghadapi satu lagi fitnah. Fitnah COVID-19, pandemik COVID-19. Ya Allah, yang
kita hidup macam ambo sendiri hidup umur 50 tahun lebih. Dah. Dan mungkin panel pun lebih kurang umur ambo dah. Muda lagi tu tidak tua tu. Tamu-tamu. Cekak lagi tu. Boleh masuk ke Buduye lagi lah kalau Boleh. Dr. Wei tu. Boleh lagi. Baik. Jadi kita tak jangka bagaimana pandemik COVID ni boleh berlaku begitu dahsyat sekali. Kita boleh kata dahsyat lah. Ya, betul. Boleh kata dahsyat lah. Dia melanda bukan setempat. Dia bukan melanda kalau kata Kelantan je duduk. Malaysia je duduk. Dia melanda seluruh dunia. Ya. Jadi melanda seluruh dunia yang kita tak pernah terbayar berlaku. Dia berlaku sekali mata. Dia berlaku sekali mata. Boleh Januari 2020 tak ada gapo lagi. Boleh Februari 2020 tak ada gapo lagi. Kita boleh duduk relax lagi. Santai lagi masa tu. Lepas tu tiba-tiba masuk bulan 3 dah ada bunga-bunga dia. Tapi tu pun kita masih rasa tak ada masalah. Tak. Tapi bila sampai satu tahap, mungkin akibat daripada dosa manusia, perbuatan manusia, satu pengkhianatan yang berlaku ke, ataupun satu ketidakadilan yang berlaku ke, hak Allah dicabut daripada orang ramai. Jadi tiba-tiba kita alami seperti mana kita alami hari ini. Okey. Jadi bila berlaku pandemik COVID-19 ni, maka boleh dikatakan belum musnah lagi, tapi boleh katakan banyak perkara yang telah memusnahkan keharmonian, kebahagiaan hidup kita pada hari ini. Contoh kita contoh dari segi kita bagi orang Islam, masjid lah. Masjid. Usai dia tu siapa masjid, kita tak boleh pergi, tak silap ambo, pihak pemerintah dia buat cara dia tu tak apalah, itu cara dia. Kita sebagai rakyat biasa ni kita ada pandangan kita. Jadi saya ingat kita tak pergi semaya jemaah ni. Tak pergi semaya jemaah ni sebelum bulan puasa lagi. Sebelum bulan puasa, masuk bulan puasa, lepas tu ni nak raya haji pula. Lepas tu lipat 5 waktu. Jadi ini musibah besar ni. Okey Ustaz Amir. Jadi jelas kepada kita suasana haru-haru ni berlaku daripada awal lagi, sebelum pada Nabi Muhammad lagi, sejak Nabi Adam, sehinggalah berlaku pada waktu kita ni dengan dianggap sebagai inilah ujian, ujian. Dalam berpunca ni memang sebut tadilah asasnya berpunca pada manusia juga. Maksiat ni buat oleh manusia. Boleh gitu kan? Hasil pada hasad deki, hasil pada hubud dunia, ada unsur kecintaan kepada dunia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apatah lagi orang yang melakukan maksiat tu ataupun melakukan fitnah tu adalah orang-orang yang sifat dia ni adalah memang bertujuan untuk memperandakan lagi. Pecah belah masyarakatnya, atau pada ada unsur nak pecah belah kesatuan umat Islamnya, atau harmoni dalam masyarakat. Jadi kalaulah orang yang ingin tujuan tu nak buat tu, ianya sudah semestinya termasuk dalam dosa besar. Gitu dah. Buat orang niat nak buat maksiat, fitnah tu. Maka kalaulah kita tengok pada sudut tu, maka kita seharusnya ada sikap, ada pendirian. Gitu. Kena ada pendirian dan sikap. Ataupun ambil tindakan yang khusus. Jadi dalam konteks nak ambil sikap pendirian untuk menghadapi dengan fitnah ni, macam manalah nak rujuk pada Al-Fadhil Ustaz Rusli untuk kupas sikit tindakan kita lah bagi menghadapi suasana fitnah pada sudut dosa besarnya ataupun dalam sudut ujian pada Allah Taala. Sila Al-Fadhil Ustaz. Boleh tu Ustaz? Al-Fadhil Ustaz Rusli. Boleh? Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita dapat sambung perbincangan kita. Walaupun lain agak tidak baik lah, lain. Boleh dengar Ustaz? Boleh dengar.
Ada gangguan sikit okey. Masya-Allah, kita sambung balik Ustaz Rusli. InsyaAllah kita dengar teknikal sikit. Tak apalah, ambo sambunglah. Boleh. Sila Ustaz Amir. Silakan Ustaz Amir. Okey, sila. Jadi antara fitnah, bila sebut fitnah ni kita dia terus kepada ujian lah. Mana sedang pendengar dia kena alert lah, kena cakna. Bila sebut fitnah ni kita jangan tergambar. Fitnah ni kita tuduh orang tak buat, itu fitnah. Sebenarnya fitnah ni dia sangat luas dia punya luas pengertian dia. Jadi ujian mana pandemik Covid tu ujian lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bukan datang secara tiba-tiba. Dia mari ada asbab dia, ada sebab-sebab dia. Sebab-sebab dia tu lahirnya kerosok ke atas muka bumi, dalam laut, di luar udara dan sebagainya tu, itu adalah akibat daripada kejahatan tangan manusia tu sendiri. Jadi kita nak salah ke takdir, nak salah ke takdir tu tak boleh lah. Sebab kita kena muhasabah, kita kena balik apa dosa-dosa yang umat manusia telah lakukan pada hari ini. Baik, itu yang pertama, apa yang kita hadapi dengan suasana sukar ini, kerana Covid ni, ramai hak bunuh diri. Allahu Akbar. Ramai hak boleh kesal daripada fitnah Covid ni, ramai hak bunuh diri. Dan setakat hari ni, yang bunuh dirinya, kalau dulu kita dengar hak bunuh diri ni orang bukan Islam, non-Muslim. Jadi bagi mereka kita tak capulah, tak ada masalah lah. Itu jalan keluar mereka daripada apa-apa masalah mereka hadapi. Jadi yang kita sedih, yang kita rasa sedih dan sangat menyedihkan ialah yang meninggal ni, yang bunuh diri ni ramai di kalangan orang Islam. Jadi ratusan, tak silap sayanya lebih kurang dalam 900 lah kalau doktor ada data tu. Dalam 900 dan majoritinya orang Melayu beragama Islam. Jadi situasi yang berlaku ini kita harap pihak tertentu lah, khususnya pihak berkuasa, dia kena ambil serius. Dia kena ambil serius isu ni dan tidak boleh dibiarkan pembunuhan diri ni berlaku hari demi hari dan amat tidak baik wajah yang akan berlaku kepada Islam nanti. Sebab Islam tu akan dilihat satu agama atau umat Islam itu dipandang sebagai umat yang lemah, umat yang tidak kuat untuk menghadapi dugaan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah. Kalau kita tengok apa yang disebut tadi, makna fitnah ni merata, kena berlaku. Bukan sekadar orang yang zalim. Berasa pedayak tadi bukan sekadar orang yang zalim. Tetapi merata kepada semua orang. Jadi ini persoalan yang kita nak sebut ni. Persoalan kita macam mana kita ni, macam mana orang panggil sandaran kita lah. Macam mana kita ingin orang panggil memperkuatkan diri kita bagi tuju berhadapan dengan cabaran ataupun ujian yang kita sebut tadi tu. Itu isu yang kita nak. Al-Fadhil Ustaz Usli ada dah? Boleh masuk. Ada dah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita beri Ustaz Usli dulu lah. Boleh Ustaz. Kita terus pada Ustaz Saya Usli. Sambung sikit. Silakan. Ya. Sila. Teruskan. Satu hari salah seorang isteri Nabi, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, dia meriwayatkan hadis ni tentang Nabi baru daripada tidur, dan Nabi kata,
La ilaha illallah. Wailun lil min syarri. Sungguh malam bagi orang Arab, keburukan zaman keburukan telah hampir. Lalu Zainab binti Jahsy, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya dia, anuhliku, adakah kita boleh musnah dengan keburukan yang terjadi? Wa fina salihun, sedangkan di kalangan kita ada orang-orang soleh. Qala na'am. Nabi jawab, ya, boleh musnah. Iza kasural, apabila banyak berlaku di zaman ini. Jadi hadis ini dengan zaman kita dapati bahwasanya khabas di sini. Jumhur ulama al-fusuq wal fujur. Ini ada dalam apa? Kitab yang dihurai oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi khabas ini adalah fujur. Perkara-perkara fasik dan juga maksiat yang berlaku. Ya. Yang kedua dia kata az-zina wa az-zina dan anak-anak zina. Allah. Yang ketiga al-ma'asi, maksiat secara mutlak. Jadi dapat kita fahami apabila terlalu banyak khabas berlaku dalam masyarakat kita, Nabi kata kamu boleh musnah dengan terlalu khabas. Jadi sekarang ni kita berhadapan dengan anak-anak yang terlalu banyak. Kemudian kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak solat, yang melanggar perintah Allah SWT. Jadi apabila masyarakat dikuasai oleh orang-orang seperti itu, maka Nabi kata kamu punya kerosakan yang mana kamu tidak daripada kerosakan. Jadi sebab itulah Rasulullah menyuruh kita supaya zaman fitnah, zaman yang menguasai, maka kita kena ambil satu sisi. Kalau kita tengok lagi hadis, kita dapati bersama Kitabul Fitan ini ada kaitan dengan uzlah. Ada kaitan dengan uzlah. Itu Rasulullah suruh uzlah. Ada Fadil Ustaz? Boleh tak Ustaz? Sambung Ustaz. Kau gangguan. Jadi sila. Uzlah. Okay. Jadi dalam kitab hadis kita tengok ada banyak juga ulama-ulama kita berdalil dengan hadis Nabi. Di antaranya Imam Muslim sendiri Okay. dalam Kitabul Fitan dia daripada Abi Hurairah katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitan, akan berlaku fitnah. Nabi kata akan berlaku fitnah. Fitanu ni bukan satu fitnah. Berarti akan berlaku huru-hara. Huru-hara dalam politik, huru-hara dalam masyarakat, huru-hara dalam ekonomi, huru-hara dalam sosial, huru-hara dalam penyakit. Jadi fitnah yang digunakan dengan jamak ni menunjukkan banyak huru-hara berlaku kepada manusia, khususnya kita di akhir zaman. Al-qa'idu fiha, orang yang duduk di zaman itu, khairum minal qa'im, lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu khairun
fiha khairum minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairum minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Man tasharrafa laha tastashriku. Barang siapa yang mengendalikan sesuatu urusan, maka hendaklah dia mengendalikan dengan baik. Wa man wajada fiha makan, dan jikalau dia dapati jalan keluar. Maksudnya dia dapati bahasanya untuk dia keluar daripada fitnah tersebut, falya'uz bihi, hendaklah dia minta berlindung dengan Allah daripada fitnah tersebut. Dan dia kena jaga daripada terlibat dengan fitnah. Jadi kita di akhir zaman ni kita tengok kita kena ambil satu dipanggil sikap uzlah. Uzlah ni tidak menjadi sangat. Urusan-urusan yang kita tidak berapa tahu. Ya, urusan yang kita tidak berapa tahu. Kita jangan campur sangat. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita gaul, dipanggil gaul. Benda kita cuba masuk, cuba komen, cuba mengurus. Kita tidak ada kepakaran sesuatu, tapi kita mengurus juga. Maka sudah pasti akan fitnah. Dan kita kena pergi pada hadis Nabi SAW, orang duduk lebih baik daripada orang. Jadi berarti Nabi mengguna bahasa kiasan supaya kita jangan mencampuri urusan-urusan yang kita ada kepakaran. Kerana apabila kita mencampuri urusan tersebut, maka sudah pasti kita akan terkena fitnah akhir zaman yang membawa musuh dan membawa kepada dosa yang banyak yang berlaku di akhir zaman. Kemudian Imam Ibn Majah meriwayatkan satu hadis daripada Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal fitan." Hendaklah kamu, iyyakum ni muhazziru. Aku beri amaran kepada kamu tentang fitnah. Fa innal lisana fiha, pada zaman fitnah, mislu waqa'is sawfi. Tajamnya seperti tajamnya pedang, lidah. Jadi untuk manusia kerana lidah. Lidah zaman fitnah ni, kalau kita tidak hati-hati, maka lidah yang mengucap, lidah yang menuduh, lidah label, jadi lidah seperti ini sebenarnya dia sudah terjebak dengan fitnah. Sebab Nabi beri ingatan, bila tiba zaman fitnah, zaman banyak keburukan berlaku, zaman yang mana dunia dipimpin oleh Ruwabidah. Kalau kita tengok dalam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas nabatun khadda'atun." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddiqu fi, dibenarkan pada tahun-tahun tersebut pendusta. Yukadzibu fiha sadiqu, dan didustai orang-orang yang benar. Wa yu'tamanu fiha al-kha'inu, dan diberi aman atau dipercayai orang-orang yang khianat. Wa yakhunu fiha al-amin, dan dikhianati orang-orang yang amanah. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, yang saya senara ni 45, dan bercakap pada zaman itu ar-ruwaibidah. Kila ar-ruwaibidah. Lalu Nabi tanya, apa itu ruwaibidah? Lalu Nabi bersabda, ar-rajulut tafihi, iaitu lelaki yang bodoh, fi amril ammah, mengurus urusan umum, urusan orang ramai, urusan kerajaan. Jadi tokoh-tokoh yang bodoh yang mengurus urusan kerajaan, urusan orang ramai. Jadi apabila tiba zaman ni, maka kita tengok ada tanda-tanda. Jadi zaman-zaman fitnah ni kita tengok sebagaimana yang Rasulullah beritahu. Rasulullah beritahu benda-benda yang berlaku ni kita kena tengok. Nabi kata, orang yang dustai, pendusta-pendusta, orang-orang belawak dibenarkan. Kemudian orang benar didustai. Kemudian diberi keamanan,
Orang-orang amanah dikhianati. Kemudian urusan manusia, cakapnya ialah ruwabidah. Jadi apabila ada zamilan ni, balik kepada hadis Nabi, al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang berdiri lebih baik pada orang jalan. Jalan lebih baik pada orang berlari. Kita tidak hunggar masuk dalam fitnah tersebut. Yang kedua, nak jaga lidah. Iyakum wa innal lisan, sesungguhnya lidah tu fiha mislu waqa'is saufi. Mislu waqa'is saif. Lidah pada zaman itu seperti tajamnya pedang. Jadi kita kena jaga. Apa? Orang yang terjaga lidah, maka dia akan terlibat dengan fitnah. Sebab lidah ni akan menyebabkan negara perang. Apabila pemimpin lidah menyebabkan kedua negara jadi perang. Akibat lidah, lebar melaku. Akibat daripada itu, maka akan berlaku perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan. Akibat juga timbul takfir. Gerakan takfir. Okey. Jadi oleh kerana nak camu masjid tak lidah, kerana sambil-sambil COVID, maka lidah ditukar menjadi jari tulis tu. Tulis jari. Kenyataan. Jadi lidah bertukar, ditukar pada jari. Sebab walaupun jari tulisan, maka lidah dia. Pada percakapan dia. Jadi kena jaga. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jaga. Jadi itulah di antara penting yang kita ambil sikap kita. Dan ada lagi satu hadis, Jibril alaihissalam turun. Okey. Nawi Ustaz Amir boleh Ustaz? Okey, jelas Ustaz. Okey. Ustaz, jelas dah. Apa yang disebut Ustaz ni dalam bab sikap kita, lebih baik kita berdiam diri dalam perkara yang kita tidak mengetahui. Dan jaga lidah kita. Itu asas yang kita boleh, orang panggil tanya, apa sikap kita, apa pendirian kita, tindakan kita, maka itu sepatutnya kita ambil. Okey, kita pindah pada Ustaz Amir lah. Masa ada lebih ke 10 minit lagi ni. Nama kena sambung lagi. Okey, persoalan sekarang ni, kita ada satu sikap dan kita ada pendirian. Supaya kita ni perlulah membuat pendirian berasas pada agama lah. Berasas pada kebenaran. Namun, soalan sekiranya kita kena fitnah pula. Kita yang telah dituduh ataupun kita telah dimaki hamun dan sebagainya, ataupun apa-apalah musibah yang kena pada kita, maka seharusnya asasnya kita ambil hadis tadi adalah kita perlu berakhlak dengan akhlak Islam. Maka dalam konteks ni minta al-fadhil Ustaz ulahlah. Apakah tips lah supaya kita ni boleh nampak jelas lah plan tindakan kita ni sekiranya dalam aspek kita ingin mempraktikkan akhlak Islam ni dalam kehidupan zaman fitnah pada masa sekarang. Sila al-fadhil Ustaz Amir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu kira apa ni yang Ustaz Rosli sebut tadi, ambo nak tambah sikit lah sebelum ambo jawab sikit lah. Ambo nak jawab fitnah, antara fitnah dia ada berkait dengan soalan hak tadi. Jadi ambo tak seperti putus itu. Okey. Atau fitnah Muslim Learn ni fitnah Muslim Learn ni timbul isu apa ni munafik, kafir dan apa ni fasik dan sebagainya. Ni antara fitnah hak besar sepatutnya tak berlaku di kalangan kita semua, lebih-lebih lagi di kalangan agama we. Pak agama we ni dia contoh kepada orang ramai. Jadi sebab kita tengok fitnah ni dia fitnah ni dia ada dua. Fitnah ni dia ada dua jenis fitnah ni. Fitnah yang pertama dia fitnah berkaitan dengan syahwat, berkaitan dengan nafsu. Ni biasanya ada berlaku pada orang ni. Gapo dia contoh
nak koretino, nak harta banyak, nak koretino comel. Lepas tu kalau sore nak tambah lagi, dua nak tambah lagi, tiga tambah lagi 4, itu fitrah. Halal dia ya, halal. Tu halal, itu fitrah, tak ada masalah tu. Tapi nak rayaknya itu juga ujian. Ujian. Baik, kemudian fitnah yang kedua dia panggil fitnah syubhat. Fitnah syubhat ni dia fitnah berkaitan dengan akliyah, berkaitan dengan akal, berkaitan dengan faham. Ideologi ataupun ism. Akliyah tu ideologi ataupun ism, faham. Jadi sini ada antara fitnah akalnya, fitnah ismnya, faham ni ialah fitnah tu takfir, fitnah kafir mengkafir antara umat Islam. Allah. Pecah belah tu. Kafir mengkafir di kalangan umat Islam. Dia ada ni, Ambo ada petik ni dalam kitab Jawahir min Aqwalir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kitab ni. Dia pecah ke fitnah ni. Jadi bila bab ni berlaku dah zaman Nabi ni. Hak zaman berlaku hak kata peristiwa peperangan Jamal, peristiwa peperangan Siffin ni itu. Dalam peperangan Siffin tu siapa lahirnya dua kumpulan pula, iaitu Khawarij dan Syiah. Jadi jenis hak Khawarij ni, masalah lah ni hak Khawarij. Hak jenis ada fahami Khawarij ni lah dia bercakap seolah-olah kononnya bercakap dia betul. Kalimatul haqqin uridu hal batil, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab Sayyidina Ali sendiri tu dituduh tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali sebagai khalifah keempat tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bapa tu sebab Sayyidina Utsman dibunuh. Sebelum tu ada peristiwa Sayyidina Utsman dibunuh. Apa dah? Sayyidina Utsman dibunuh, jadi lambatlah sikitnya daripada Sayyidina Ali tu, mungkin nak siasatan tu pandai lah ataupun banyak sudut dah dia pandai. Tapi dalam keadaan begitu, fitnah tu datang betul-betul. Sehingga berlakunya peperangan Jamal, peperangan Siffin. Peperangan Jamal tu antara Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Berlaku situ. Sehingga ribuan mengorbankan nyawa pada masa itu. Tak silap ambanya, dalam 10,000 berlaku peperangan Jamal tu, perang saudara tu, di kalangan orang Islam. Dan berlaku tu ada hasil daripada hasutan orang Yahudi. Abdullah bin Sabah, Yahudi. And the gang dia. Jadi dia punya licik batu, fitnah hak berlaku start daripada zaman peperangan Jamal dan Siffin tu, dia bermula daripada Yahudi. Dan kita akhir dunia kita pun bila berlaku kiamat pun kita akan berakhir fitnah kita akan berdepan dengan Yahudi. Laknatullahi alaihi. Baik, balik kepada soalan Dr. Wei, dia moderator tadi. Warna putus. Putus. Tak apa. Soalan tadi, kita pertama sekali, kita kena sabar. Ini pun masuk conclusion dia. Ustaz Amir. Conclusion lalu. Jadi kesimpulannya kita kena sabar lah. Sabar. Fasabrun jamil. Maknanya kita kena sabar. Dalam berhadapan dengan fitnah ni, kita kena sabar. Jadi seperti mana Sayyidina Aisyah sendiri pun pernah difitnah. Melibat ke nama-nama besar, Nabi, isteri Rasulullah, Allahu Akbar, berlaku fitnah. Dalam peristiwa hadisul ifki. Rasulullah, ya terlibat. Kalau letak pada kita, dan nak letak mana muka tu dah. Allahu Akbar. Dengan Abu Bakar, dengan Siti Aisyah dituduh oleh golongan munafik bahawa Sayyidina Aisyah ni bermukuh lah, macam-macam lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makna kena sabar. Yang kedua, kita kena banyak berdoa lah. Kena banyak berdoa. Ada satu doa Nabi ajar, Nabi kejut. Pagi tu malaikat Jibril mari ajar doa. Pagi sebelum sembahyang subuh. Nabi ajar doa ni bolehlah sidang pendengar rujuk adik ni. Dan doa ni
panjang ambo baca doa ni, lepas tu itu konklusi ambo dia tu dengan doa tu. Okey. Doa dia hak Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta tolong denganmu supaya aku ni banyak buat baik. Wa tarkal munkarat, tinggal kemungkaran, wa hubbal masakin, dan saya kepada orang miskin. Jadi kalau ada orang kat daerah putih tu, kena cepat-cepat kita tolonglah. Kita tahu sudah andai lah, tahu persepsi lah. Dia ni gitu gini. Itu antara dia dengan Tuhan lah. Dia nak tipu kita kau gapo. Jadi nampak orang kat daerah putih musim pandemik ni, tahu duk kecek banyak. Kalau kita ada cepat-cepat bantu. Kalau kita tak ada, kita duduk dia. Wa hubbal masakin, kita saya pada minta doa dengan Tuhan tadi, minta saya pada orang miskin. Lepas tu supaya apa? 3 perkara tu, ang taghfir lana wa tarhamana, supaya engkau ya Allah mengampunkan kami dan kasihan belah pada kami. Wa iza aradta fitnatan fi qaumi, perkataan fitnah tu. Wa iza aradta fitnatan fi qaumi, ya Allah, jika sekiranya engkau mahu melakukan fitnah ke atas satu-satu kaum, fatawaffani ghairu maftun, maka kamu matikanlah aku dalam keadaan aku tidak ditimpa oleh fitnah-fitnah tadi. Allahumma inni as'aluka hubbaka, dalam doa tu juga Nabi ajar, ya Allah, aku minta supaya aku kasih padamu, wa hubba ma yuhibbu, dan aku kasih pada orang yang kasih padamu, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbi, dan juga supaya aku kasih pada amalan yang boleh membawa yang di mana kamu suka pada amalan yang aku buat tu. Jadi moderator dan sidang pendengar ahli rakam panel, sidang pendengar sekalian, itulah daripada saya dalam mengupas fitnah sepanjang zaman ni. Sebenarnya kalau kita nak kecek bab fitnah ni sangat luas, tajuk dia tak padan dengan masa saja. Jadi untuk nak lebih lomak lagi, lebih hadam lagi, bolehlah sidang pendengar rujuk kita merujuk pada sesiapa yang ahli. Jadi sekadar itulah, yang baik datang daripada Allah SWT, yang tidak baik itu dan sebab kelemahan kesapai itu dan kekasaran datang daripada hamba sendiri. Jadi sakat itulah daripada hamba. Aku luqali azza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Amir. InsyaAllah nak suruh masa 3 minit kepada Al-Fadhil Ustaz Rusli untuk buat konklusi, khususnya untuk memberi tips lah kepada kita semua ni bagi menghadapi fitnah sepanjang zaman ni. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Dr. Wan, juga Ustaz Amir. Kita syukur pada Allah yang mana Allah Ta'ala beri kepada kita peluang untuk kita sama-sama mendalami tentang fitnah ni. Jadi zaman sekarang ni ulama-ulama kita letak seluruh dunia lah. Ulama-ulama seluruh dunia, utara, selatan, barat, timur, mengatakan zaman ni dia panggil zaman fitnah. Zaman ujian Allah SWT. Jadi apabila kita duduk di sana, kita kena rujuk kepada hadis Nabi. Bagaimana Nabi SAW? Di antaranya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katanya, nazala Jibril ala Rasulillah. Jibril turun pada Nabi, fa akhbarahu, dan Jibril beritahu, annahu satakunu fitan, akan berlaku fitnah yang banyak. Lalu Nabi tanya, famal mukhraj, apakah jalan keluar? Apakah jalan keluar? Minha ya Jibril, daripada fitnah tersebut wahai Jibril. Lalu Jibril berkata, kitab Allah. Berarti kita sebagai orang Islam, Allah masih kekal kepada kita kitab Allah. Masih ada. Dan Allah tidak angkat. Sebab akhir zaman ni di antara satu ujian untuk kita semua, Allah Ta'ala akan angkat kitab Allah. Maksudnya ayat-ayat Allah yang tertulis di mushaf akan disapu 100%, dan Allah akan menjadikan penghafal Al-Quran. Berarti tapi zaman itu belum tiba lagi. Jadi orang yang hafal Quran masih ada, ulama-ulama yang boleh rujuk pada Quran masih ada. Jadi kalau ada apa-apa, kita kena tengok pada kitab Allah dan cuba fahami kehendak Allah melalui Al-Quranul Karim. Itu jalan yang paling baik
di zaman fitnah. Berarti berdamping dengan Al-Quran. InsyaAllah. Yang kedua, kita kena kenal pasti. Maksudnya, kalau fitnah yang kita kena jaga lidah. Maksudnya Nabi suruh jaga lidah. Iyakum wal fitan. Innal lisan fiha mislu waqa'is sayfi. Hendaklah kamu berhati-hati dengan fitnah. Maksudnya lidah pada zaman itu tajamnya seperti tajamnya pedang. Jadi kalaulah kita tahu, kalau kita mencampuri, kalau kita tulis dalam Facebook atau dalam apa, menimbulkan perpecahan, menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Maka kita kena jauh. Apa? Zaman fitnah Nabi suruh jaga. Berarti jaga lidah. Yang ketiga, kita kena sabar. Bagaimana Sami beritahulah. Itu ada dalam hadis. Isbiru. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami hidup zaman itu, lagu mana kami nak buat? Bagaimana cara kami nak buat? Lalu Nabi kata, isbiru. Adalah kamu sabar. Hatta talqani fil haudi. Sehingga kamu jumpa aku di haud. Di apa? Lagu Kausar. Kolam Al-Kausar. Kolam. Di kolam. Sehingga kamu jumpa aku di kolam. Berarti kita kena sabar. Kena sabar dengan apa kita. Kesabaran itu, kesabaran yang kita sabar. Dan kita bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah yang Allah Ta'ala perintah kepada diri kita bersama dengan sabar tu, dan tidak terjun dalam fitnah tersebut dan tidak menggunakan lidah untuk menyebarkan. Maka orang beginilah yang selamat di akhir zaman. Dia akan selamat. Kalau dia guna lidah, taki orang tu, taki orang ni, tuduh orang tu, tuduh orang ni, label orang tu, label orang ni, maka dia akan menyebabkan yang banyak dan menyebabkan perpecahan, mengundang dosa yang banyak pada diri dia. Walaupun dia seorang tu, walaupun dia seorang yang alim, walaupun dia seorang yang banyak ilmu, walaupun dia seorang yang terkenal di kalangan pengikut dia tetap akan menerima dosa yang banyak. Jadi kita kena hati-hati supaya apa yang kita lakukan benar-benar menepati kehendak Nabi melalui hadis-hadisnya dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Rusli dan juga Al-Fadil Ustaz Amir di atas kupasan dan juga konklusi yang begitu bermakna kepada kita. Apa yang penting kalau kita nak ulang balik apa yang disebut tadi, seharusnya kita hendaklah mendekati Al-Quran. Asasnya kita kena mendekati Al-Quran. Maka Al-Quran inilah merupakan pedoman kita. Seharusnya kita baca, kita fahami dan kita praktik dalam kehidupan kita. Yang kedua disebut tadi, hendaklah kita berbuat baik. Amal soleh ni hendaklah berlaku secara berterusan. Fi'lul khairah disebut tadi dalam doa tadi, maka hendaklah secara berterusan. Dan juga dalam masa sama hendaklah kita tarkul maksiat, mungkarat, meninggalkan segala bentuk maksiat. Kerana maksiat inilah mengundang kepada bala Allah Ta'ala. Maka itu antara asas yang antara lain juga adalah sabar. Sabar makna kita menghiasi diri kita dengan sabar. Sabar setakat mana yang boleh kita bersabar. Khususnya dalam aspek-aspek yang kita kena jaga lidah. Supaya kita tidak mudah menangani sesuatu isu itu dengan cara kita maki hamu, menuduh dan sebagainya. Maka kalaulah benda-benda ni kita laksanakan, insya-Allah kita lah merupakan orang yang diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan bagi menghadapi cabaran sepanjang zaman ini. Jadi saya rasa dengan kesimpulan yang dibuat tadi merupakan satu yang begitu penting kepada kita untuk kita sama-sama praktik dalam amalan kita, dan khususnya kita selamat menghadapi dunia kita yang sukar ini, sama ada pada sudut penyakitnya, sama ada sudut ekonomi dan sebagainya, tetapi kita tetap pada sudut agamanya kita tetap berpegang teguh dengan Islam dan mempraktikkan dalam kehidupan kita, khususnya kita perbanyakkan doa dan beramal soleh. Jadi saya rasa sekadar dulu Fadil Ustaz, dan saya mengucapkan terima kasih. InsyaAllah pada lain masa kita berjumpa pula.
Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Israel dah sapa mari tinggallah harta emas depego. Bila Israel dah sapa mari tinggallah harta emas depego. Napa dah berhenti lemahlah diri, jasad terguling tidak bergerak. Napa terhenti lemahlah diri, jasad terguling tidak bergerak. Tiada lagi saing wak suka, tinggallah pakai harta melipuh. Tiada lagi saing wak suka, tinggallah pakai harta melipuh. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa